servis penghantaran barang. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita di dalam channel Cikgu Mai Intan Payung. Hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4 kita dengan tajuknya Pesanan Sampai di Rumah. Cikgu akan meneruskan lagi tema yang ke-6 dan unit yang ke-18. Jadi murid-murid harus terus setia menonton video cikgu ini sehingga akhir. Boleh murid-murid? Mari kita teruskan. Kita akan meneruskan pembelajaran pada hari ini dengan standard kandungan 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Mari kita lihat pula standard pembelajaran. Cikgu menggunakan standard pembelajaran 3.2.1 iaitu membina dan menulis ayat dan juga perenggan daripada bahan multimedia. Mari kita lihat objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid dapat membina dan menulis ayat serta perenggan berdasarkan gambar. Manakala kriteria kejayaan pula ialah murid berjaya membina dan menulis ayat serta perenggan berdasarkan gambar dengan betul. Hari ini cikgu akan menekankan kemahiran menulis. Murid-murid bolehlah membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 halaman 123. Baiklah murid-murid, jangan kita buang masa lagi. Mari kita teruskan. Di dalam aktiviti yang pertama ini, kita akan membaca dan memahami maklumat daripada gambar dan juga petikan. Berikut merupakan gambar yang telah cikgu ambil daripada buku teks halaman 123. Baiklah murid-murid, kita akan membaca petikan ini bersama-sama. Pesanan sampai di rumah. Zara dan kakaknya baru pulang dari sekolah. Ada beberapa aktiviti yang telah dilakukan oleh keluarga Zara. Terlihat gambar yang pertama, itu merupakan Zara. Zara sedang membuat sesuatu dengan menggunakan telefon pintarnya. Apa agak-agaknya yang dibuat oleh Zara? Gambar yang kedua pula ialah gambar Ibu Zara. Apa agak-agaknya aktiviti yang sedang dilakukan oleh Ibu Zara? Baiklah murid-murid, gambar yang ketiga pula merupakan gambar ayah Zara. Ayah Zara seolah-olah sedang melayari internet. Apa agaknya yang sedang dicari dan ditonton oleh ayah Zara? Mari kita teruskan pembelajaran pada hari ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Zara, ibunya serta ayahnya. Kita akan mengetahui dengan lebih lanjut tentang gambar-gambar yang telah kita lihat sebentar tadi di dalam aktiviti yang kedua ini. Di dalam aktiviti yang kedua ini, kita akan membina dan menulis ayat serta perenggan daripada bahan multimedia. Baiklah murid-murid, mari kita lihat gambar yang pertama. Di dalam gambar ini, Zara sedang memegang telefon bimbitnya. Di dalam telefon bimbitnya kelihatan ada gambar makanan dan juga minuman. Apakah yang ingin dilakukan oleh Zara? Kita akan mengetahuinya sebentar lagi. Di dalam gambar ini juga dapat kita kenal pasti seorang lelaki sedang menghantar sesuatu kepada Zara di hadapan pintu rumah Zara. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti membina ayat ini, kita perlukan maklumat-maklumat yang terdapat di dalam gambar ini. Mari kita lihat sama-sama ayat pertama yang boleh kita bina. Zara menggunakan telefon pintar. Dapat kita lihat dengan jelas di dalam gambar ini. Zara sedang memegang telefon pintarnya. Kemudian, Zara memesan nasi goreng dan juga minuman. Daripada mana cikgu mendapat maklumat ini? Kamu lihat di dalam telefon pintar Zara ada gambar nasi goreng dan juga minuman. Jadi kita bolehlah membuat ayat Zara memesan nasi goreng dan minuman. Baiklah, mari kita lihat ayat seterusnya. Zara menggunakan media sosial. Seterusnya, Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Kamu lihat gambar di bahagian bawah ini. Zara sedang menerima makanan daripada seorang penghantar makanan. Jadi, makanan tersebut telah dihantar kepada Zara betul-betul di hadapan rumahnya. Ingat murid-murid, untuk membina ayat-ayat ini, kamu haruslah mempunyai
subjek. Subjek itu ialah pelaku. Kalau di dalam gambar ini, pelakunya ialah Zara. Perlu juga ada predikat. Predikatnya apa yang sedang dilakukan. Contohnya seperti ayat yang pertama, Zara, subjek, menggunakan telefon pintar ialah predikat. Baiklah murid-murid, setelah kita membina ayat-ayat ini, mari kita lihat contoh perenggan yang boleh kita bina daripada keempat-empat ayat tersebut. Untuk membina perenggan, kamu harus meletakkan dua jari di bahagian paling hadapan dan kemudian kamu pun mulalah mengarang ayat kamu. Baiklah, mari kita lihat ayat yang boleh kita bina. Zara menggunakan telefon pintar, ayat pertama. Kemudian cikgu sambung lagi. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial. Contoh yang telah diberikan di dalam buku teks ini telah menggabungkan dua ayat, iaitu ayat memesan nasi goreng dan juga menggunakan media sosial. Ayat ini juga telah menggantikan nama Zara dengan kata ganti diri yang ketiga, iaitu dia. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial. Mari kita lihat ayat yang seterusnya. Tidak lama kemudian, Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Untuk menjadikan ayat di dalam karangan yang kamu bina lebih dramatis, kamu boleh menggunakan penanda wacana. Tidak lama kemudian itu merupakan penanda wacana yang boleh kamu gunakan untuk menyedapkan lagi ayat yang dibina. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat gambar yang kedua. Ini pula merupakan gambar yang kedua. Mari kita lihat apa yang ada di dalam gambar yang kedua ini. Baiklah murid-murid, ayat yang pertama ialah Ibu Zara melihat iklan promosi barangan di televisyen. Nah, ini barangan apa ni? Macam gambar periuk kan? Ibu Zara mula-mula dia tengah melihat iklan promosi barangan di televisyen. Kemudian beliau berasa berminat dengan barangan tersebut. Lalu Ibu Zara menelefon syarikat tersebut untuk memesan barang yang telah dilihat olehnya. Kemudian petugas syarikat menghantar barang yang dipesan oleh Ibu Zara. Ibu Zara menerima barang yang dipesan di hadapan rumahnya. Ingat murid-murid, untuk membina ayat ini kita perlu ada subjek dan juga predikat. Kesemua ayat yang telah cikgu bina ini sebenarnya cikgu telah memperolehnya daripada gambar yang telah diberi. Baiklah, sekarang mari kita bentukkan perenggan yang kedua. Untuk membentuk perenggan kedua, selang satu baris, kemudian letakkan dua jari untuk membentuk perenggan. Pada suatu hari, seperti yang cikgu maklumkan sebentar tadi, pada suatu hari ini ialah penanda wacana yang telah digunakan untuk menjadikan ayat yang dibina lebih dramatis. Pada suatu hari, Ibu Zara melihat iklan promosi barangan di televisyen. Ibu Zara menelefon syarikat tersebut untuk memesan barang. Kita sudah menggunakan dua ayat yang telah dibina sebentar tadi. Pada keesokan harinya, itu pula merupakan penanda wacana yang kedua untuk perenggan ini. Pada keesokan harinya, syarikat menghantar barang yang dipesan oleh Ibu Zara. Ayat yang ketiga. Kemudian, Ibu Zara menerima barang yang dipesan di hadapan rumahnya. Sama seperti Zara sebentar tadi, barangan tersebut dihantar betul-betul di hadapan pintu rumah mereka. Mudah kan pembelian barangan atau makanan zaman sekarang? Baiklah murid-murid, lengkaplah perenggan yang kedua. Mari kita lihat perenggan yang ketiga. Ini pula merupakan gambar yang ketiga. Apakah maklumat yang terdapat di dalamnya? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada gambar komputer. Kemudian ada gambar ayah Zara sedang menerima sesuatu daripada penghantar barang. Baiklah, apa ayat yang boleh kita bina daripada gambar ini? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, ayah Zara hendak memesan alat ganti kereta. Bagaimana cikgu boleh mengetahui bahawa ayah Zara ingin memesan alat ganti kereta? Kamu boleh lihat melalui paparan yang terdapat dalam skrin komputer yang sedang ditonton oleh ayah Zara. Jika gambar tersebut kurang jelas, kamu bolehlah lihat dengan lebih dekat lagi melalui buku teks kamu sendiri. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ayat yang kedua. Ayah Zara melayari internet untuk mencari pengedar barangan alat ganti
kereta untuk beli barang, pastilah kena tahu siapa pengedar, siapa yang menjual alat ganti tersebut. Ayat yang ketiga yang boleh kita bina, Ayah Zara memesan barangan alat ganti kereta secara dalam talian menggunakan carian yang telah dibuat di laman internet sebentar tadi. Baiklah, yang keempat, Ayah Zara menerima barangan yang dipesan di rumahnya, betul-betul di hadapan pintu rumah juga. Baiklah murid-murid, mari kita lihat perenggan yang boleh kita bina daripada keempat-empat ayat ini. Mula-mula, letakkan 2 jari untuk dijadikan sebagai perenggan. Ayah Zara hendak memesan alat ganti kereta. Ayat yang pertama. Kemudian cikgu sambung lagi, beliau melayari internet untuk mencari pengedar barangan alat ganti kereta. Cikgu menggunakan kata ganti nama diri yang ketiga, beliau. Cikgu menggantikan perkataan Ayah Zara. Dalam pembinaan ayat, elakkan mengulang perkataan yang sama berulang kali. Jadi kita boleh ganti Ayah Zara kan dah ulang banyak kali. Kita gantilah perkataan Ayah Zara ini dengan kata ganti nama diri pula. Jadi ayat kita akan jadi lebih dramatis. Baiklah, mari kita teruskan. Beliau memesan. Memesan apa? Baiklah murid-murid. Untuk perenggan yang ketiga ini, cikgu nak kamu lengkapkan perenggan ini berpandukan ayat-ayat yang telah cikgu berikan ini. Boleh murid-murid gunakan maklumat-maklumat yang terdapat di dalam ayat tersebut dan kamu juga boleh menambah penanda wacana ke dalam ayat yang telah kamu bina bagi memastikan ayat yang telah dibina lebih dramatis. Boleh murid-murid? Baiklah, sekarang kita sudah tiba di dalam aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti yang terakhir untuk pembelajaran pada kali ini. Baiklah, di dalam aktiviti yang ketiga ini, kita akan menulis semula perenggan yang telah dibina dengan betul. Kita dah binakan tadi perenggan ada 3 kesemuanya. Yang pertama telah diberi di dalam buku teks. Untuk perenggan yang kedua, kita telah bina bersama-sama. Manakala perenggan yang ketiga, cikgu minta kamu bina sendiri berpandukan ayat yang telah diberikan. Baiklah, sekarang kita akan tulis semula perenggan tersebut. Mari kita lihat. Yang pertama, jangan lupa tulis tajuk pesanan sampai di rumah. Baiklah murid-murid, untuk menulis perenggan yang pertama, baiklah murid-murid, letakkan 2 jari untuk membuat perenggan. Kemudian tulis semula perenggan pertama yang telah diberikan di dalam buku teks. Tulis sehingga akhir. Kemudian untuk memasuki perenggan yang kedua, selang 1 baris dan letakkan 2 jari untuk membentuk perenggan yang kedua. Salin semula. Pada suatu hari, Ibu Zara melihat iklan promosi barangan di televisyen. Tulis sehingga habis. Baiklah murid-murid, kemudian selang 1 baris, letak 2 jari dan tuliskan perenggan yang ketiga yang telah kamu lengkapkan. Boleh murid-murid? Senang je kan? Bagaimana murid-murid? Faham kan apa yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi? Baiklah, untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu, cikgu telah menyediakan latihan. Sila klik pautan yang telah diberikan di bahagian deskripsi video ini untuk mendapatkan latihan tersebut. Lengkapkan latihan tersebut dan serahkan kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah kamu. Sekian dahulu perkongsian cikgu untuk kali ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng di sebelahnya bagi mendapatkan notifikasi video-video cikgu yang baharu. Sekian dahulu daripada cikgu. Bye!